Kita baca kitab Al-Qardawi, pengantar kajian Islam. Dia nak hantar kita dengan buku tu supaya kita kenal agama kita ni, yang kadang-kadang kita sendiri pun tak perasan. Di antaranya dah kita bincang hari tu, masalah moral, masalah akhlak. Akhlak ni penting ya. Dengan akhlak ni, akhlak biasalah dia kocik memang dah berakhlak. Tak. Akhlak ni sebahagian daripada agama. Ibadah, akidah, satu. Nombor dua, ibadah. Nombor tiga tu akhlak lah. Yang setengah orang gola tasawuf. Akhlak lah kita bertindak. Macam mana perangai kita kepada Allah, kepada manusia, kepada alam sekitar. Jadi kita tak boleh kurang atau tidak memperhatikan sama sekali bab akhlak, moral. Yang kita kaji ni, apa keistimewaan akhlak di dalam Islam? Banyaklah kan, di antaranya yang dah lepas tu. Ni hari ni yang kelima pula, muka surat 126. Moral dalam Islam ni atau akhlak dalam Islam ni, dia positif. Tak ada yang negatif. Jadi kita sentiasa bertindak, perangai yang positif lah. Itu bahasa Arabnya ijabiyah. Jangan ada yang negatif je dalam kepala kita tu. Jadi di antara karakteristik keistimewaan lah ya. Antara keistimewaan moral Islam bahawa ia merupakan moral yang positif. Apa maknanya? Tidak merelakan orang yang telah berhias dengan moral Islam untuk berjalan mengikut tren sosial. Berjalan mengikuti arus atau bersikap lemah. Jadi kita jangan terbawa ikut tradisi. Ya. Yalah, orang dah buat macam tu nak macam mana? Dia tak nak macam tu. Berjalan mengikuti arus atau bersikap lemah. Lemah aja. Menyerah dengan menghadapi peristiwa yang mengendalikan hidupnya. Seperti bulu terbang. Kita tak nak macam, apa namanya, pokok nyior, daun itu kan, ikut angin aja. Bulu berterbangan tertiup angin. Jadi melainkan moral Islam menganjurkan untuk menggalang kekuatan, mengusahakan kekuatan, perjuangan dan meneruskan amal usaha dengan penuh keyakinan. Jadi kita disuruh semangatlah, penuh keyakinan, kekuatan, berjuang. Jangan lobby. Yalah, kalau dah sakit nak buat macam mana kan. Tapi kalau kita sehat tapi lobby, itu tak nak. Ya. Jadi Islam ni penuh dengan perjuangan. Makanya kalau kita tengok salah satunya Islam ni melarang kaum lelaki pakai emas, pakai sutra. Jadi emas tu bawa lembut. Jadi lelaki haram pakai emas sebab lelaki tu nak berjuang, bukan nak berhias. Ya, pakai sutra macam tu juga. Kalau dah pakai sutra, lembut aja kain ni. Jadi kita ni ikut lembut aja. Jadi pondan lah. Makanya salah satu rahasia wanita kalau nak lembut, nak cantik, lemah gemalai, pakai emas lah. Cuma emas tu jangan pakai di luar kan. Dia pamer sama orang. Emas tu kena kulit. Jadi keemasan itu membawa kecantikan, kelembutan kulit. Oleh sebab itu lelaki tak boleh pakai emas. Jadi pondan. Jadi perjuangan mesti ada kifah. Al-hayatu kifah istilahnya. Hidup tu adalah
perjuangan. Nak kuat, ya, nak berjuang. Meneruskan amal usaha dengan penuh keyakinan dan cita-cita. Jadi tak nak lembik, tak nak yalah kita ni macam inilah, ada tak nak. Melawan sikap ketidakberdayaan, tak berdaya. Sikap tak nak maju. Pesimis ni keputusasaan. Pesimis ni lawan optimis. Lawan semangat. Jadi kalau pesimis, itulah lembut aja, lembik. Yalah, nak buat macam mana kan? Siapalah kita ni, siapalah saya ni. Dia tak nak macam tu. Bersikap mati, tidak berkutik, tak bergedik, malas serta segala bentuk penyebab kelemahan. Jadi kita orang Islam tak ada sifat-sifat negatif ni, tak adalah, dia mesti positif. Itu namanya ijabiyah. Payah nak buat ni kan. Apalagi kita dah berumur rasanya kan, lemah, lembik je. Nak pergi ke masjid pun payah, dia tak nak tu. Ya? Jadi kita mesti semangatlah. Apalagi bab-bab jihad ni kan. Jihad diri itu ke masjid, ke surau, bayang, berjemaah. Itu mesti lawan. Kalau tak lawan, apalagi subuh kan. Nak melawan sojuk, nak melawan ngantuk dan lain-lain yang sewaktu dengannya. Jadi tersebut dalam kitab suci Al-Quran, ambillah kitab itu dengan sungguh-sungguh, maknanya penuh kekuatan. Surah Maryam 12. Khudhil kitaba biquwwah. Khudhil kitaba biquwwah. Ambillah kitab tu, peganglah kitab tu biquwwah, dengan kekuatan, betul-betul sungguh. Jadi kita nak mengamalkan agama ni, nak mengamalkan isi kitab tu, mesti bersungguh. Ada disebutkan dalam hadis Sahih Muslim. Saya rujuk kitab ni, dia adalah Sahih Muslim. Sahih Muslim 2664 nombor dia. Dari Abi Hurairah, ujung-ujungnya sampai ke Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau kita baca banyaklah tu ya, sanad itu sepulan dapat sepulan. Kita ambil ujungnya je langsung kepada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi SAW bersabda, Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Dalam kitab Tuhan tu tak ada agak. Wa fi kullin khair. Baru dalam kitab Tuhan tu ada ihris ala ma yanfa'uka. Wasta'in billah wa la ta'jiz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amal syaitan. Apa makna itu? Saya ambil dari awal hadis itulah, orang mukmin ni yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai, lebih Allah sukai daripada orang mukmin yang lemah. Tapi yang mana-mana pun baiklah, selama namanya mukmin, selama namanya muslim, itu adalah terbaik. Jadi kita jangan lemah. Kadang kita tengok orang kafir jadi kita lemah. Makanya ada bantahan seorang orang alim Arab Saudi membantah perkataan yang selalu dikemukakan orang, yang disandarkan perkataan itu kepada
Muhammad Abduh, mufti Mesir dulu. Dia kata, bila kita pergi ke barat, kita akan lihat Islam tanpa muslimin. Pujilah tu. Maknanya peraturan-peraturan Islam tu diamalkan. Bersih, kemas, cergas. Itu kan Islam semua tu. Tapi orang Muslim tak ada. Jadi kita tak boleh puji orang, huduhkan kita. Bila kita pergi ke negara Islam, dia kata, maka kita tengok muslimin, ramai orang Islam. Bila Islam, tapi tak ada Islam. Betul lah tu kita katakan, bila pergi ke Eropah macam ni. Bila pergi ke negara-negara Islam, negara Arab, dengan sampah, dengan berhansing ni. Tak boleh. Dia kata, saya setuju cakap. Sebab Islam tadi. Islam macam mana pun dia, miskin ke, huduh ke, kotor ke, bahkan fasik sekali, orang Islam, dia adalah lebih baik dengan Islamnya, dengan keimanannya, daripada orang kafir. Walaupun bersih, walaupun cantik, walaupun kuat. Itulah dia kata, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Cuma wa fi kullin, mana-mana pun dua ni, lemah ke kuat ke, khairun, mereka lebih baik daripada yang bukan mukmin. Jadi kita mesti semangatlah, jangan kita lemah. Sebab orang yang kuat tu lebih baik dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana diri kita ni kuat. Kalau yang gagah-gagah lagi tu, usahalah kuat, usahalah sihat, ya, riadah, bersanam dan sebagainya. Kemudian yang ada dalam kitab Tuhan tu, ihris ala ma yanfa'u. Bersemangatlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Jadi semangat. Islam atau agama ini daripada Nabi SAW ni kata ihris, semangat. Mesti positif. Jangan lombik untuk mencapai, mengusahakan apa yang bermanfaat kepada kita. Wasta'in billah. Dan minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa, jangan ego. Mesti ada Allah. Allah di depan kita, jangan di belakang kita. Allah di hadapan kita. Oi, hebat awak. Berjaya dalam hidup ni. Alhamdulillah. Depan. Kalau nak tahu rahsia, baru cerita. Sebab saya macam ni. Jangan kata, hebat awak. Jaya dalam hidup ni. Oh, saya memang. Saya. Itu tak boleh. Ya, jadi mesti wasta'in billah, minta tolong kepada Allah, wala ta'jiz. Itu tajuk kita, wala ta'jiz, jangan kamu lemah. Apa kata itu? Jangan merasa lemah. Muka surat 127. Kalau ada sesuatu musibah, ini dalam kehidupan biasa ada musibah, Allah timpakan kepada kita sesuatu yang mungkin pandangan kita tak baik, tapi apa yang Allah buat adalah baik belaka. Cuma sabarlah. Kalau sakit ke, kalau ada musibah ke, sabarlah. Kalau ada satu musibah menimpamu, maka janganlah katakan, seandainya aku melakukan begini, nescaya jadi begini. Tak boleh. Ya, kita sabar dan ambil sikap positif. Apa kesalahan ini? Kalau kita sakit, musibah, maka rujuk diri kita, apa salah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala? Apa yang tak kena? Dari segi makanan ke, dari segi kehidupan ke, ada mungkin kencing manis, banyakkan gula aku, angkatlah. Ya, jadi jangan, alah, kembali dia kau gitu. Kalau aku buat macam ni kan,
tak macam ni. Kalau aku buat macam ni, dia tak nak kalau. Ayat dia, kalau tu jangan diamalkan ya. Sebab pesan Nabi SAW, jangan katakan, kalau aku buat macam ni, kana kaza. Jadilah macam ni. Allah mak, kita kan selalu macam tu kan. Kalaulah hari tu aku tak keluar rumah, kalaulah hari tu aku naik motor, atau kalaulah hari tu aku naik kereta, kan tak jadi jatuh macam ni. Kereta ada, tapi sekali nak enjoy suami isteri naik motor keliling, kau nak langgar. Ya ada orang macam tu. Motor ada, kereta ada, tapi tak spesial naik motor. Langgar, aksiden. Berbolah kepala tu. Bertahun tak bangun lagi katil. Alah, kalaulah. Tak nak. So apa? Lakin kul, katakan, katakanlah. Tapi katakanlah Allah telah mentakdirkan. Jadi jangan buka pintu lau. Allah telah mentakdirkan. Dan apa yang Allah kehendaki, semuanya akan terjadi. Jadi apa yang dah jadi, apa yang dah jadi, takdir Allah. Ini cakap apa dalam hati kita? Qadarullah. Ini dah takdir Allah. Wa ma syaa fa'ala. Apa yang dia kehendaki, dia buat. Berlakulah. Cuma untuk masa akan datang, jangan cerita takdir dulu. Kita kalau nak masa akan datang, tak kembali ke takdir. Gagal kita. Sakit kita. Kembalikan ke takdir. Sebab dah terjadi. Tapi untuk besok, apa nak makan besok? Tunggu terkodir je lah. Kalau ada joki, ada lah tu. Dia tak nak untuk besok tu kita berusaha. Yang untuk lepas tu, itu takdir punya cerita. Untuk besok, usaha, semangat. Jadi jangan pakai kalau begini. Sebab apa? Kata Rasulullah SAW, فَإِنَّ لَوْ تَفْتَهُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. Sesungguhnya, pakai sesungguhnya tu, serius tu larangan tu. Sesungguhnya kalimat lau akan membuka peluang untuk perbuatan syaitan. Mulalah tu kan, menyesal, mulalah tak semangat. Syaitan memang itu lendak supaya kita jangan gigih. Jadi amalan kita lah ni ya, jangan pakai lau. Kalaulah. Bahasa Arabnya lau, bahasa kita pakai ka pula lagi. Kalau. Adalah kono-kono tu kan. Kemudian berikutnya Rasulullah berpesan sallallahu alaihi wasallam. Yusi, dalam bahasa Arab ni yusi. Yusi ni pesanan penuh dengan makna, dengan rahasia. Makanya Syekh Qardawi kata yusi, Rasulullah berpesan sallallahu alaihi wasallam untuk bekerja memakmurkan kehidupan ni sampai detik Malaysia kata saat terakhir. Orang Indonesia kata detik terakhir di usia dunia ni. Walaupun tidak seorang pun memanfaatkan karya itu, melainkan demi menghargai karya itu sendiri. Maknanya kita mesti buat. Walaupun kita tahu manfaat yang ke kita tak ada. Sebab sudah saat akhir dah. Tapi buat apa yang bermanfaat. Macam orang kita dulu lah, orang tua-tua dulu kan, dia tanam durian. Dia dah tua tanam durian. Durian tu 8 tahun baru boleh makan hasilnya kan. Tapi dia tanam. Siapa yang makan? Sebab agama ni menghargai amal baik. Walaupun tidak untuk dia. Jadi kita, anak-anak kita, generasi kita didik. Walaupun manfaat daripada hasil didikan kita tadi tu tak dapat kita makan. Tak dapat kita hasil.
Tapi kita berusaha mendidik anak kita jadi orang pintar, jadi orang hebat dan sebagainya lah. Walaupun kita meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Musnad Ahmad. Ini dalam kitab Musnad Ahmad. Punca dia daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Hadis ni nombor 12981. Jilid yang ke-20. Ini baru jilid 20, besar kitab ni. Dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, in qamatis sa'ah, kalaulah qamat, berdiri, ada, maknanya dah terjadi, hampir-hampir terjadi kiamat. Maknanya kiamat esok lah agaknya kan. Menurut kajian, besok kiamat. Tapi wa biyadi ahadikum fasilah. Di tangan salah seorang kamu, tangan kita ni ada fasilah, ada benih pokok. Esok nak kiamat, ada pokok, benih pokok di tangan kita. Maka kalau sanggup dia, siapa yang sanggup menanamnya sebelum kiamat itu terjadi, tanamlah. Apa guna tanam di besok nak kiamat? Tapi kita dapat kebaikan, dapat pahala daripada kerja yang kita buat ni. Menanam tu kerja baik. Walaupun tak sempat nak makan buah. Besok nak kiamat. Tengok tu agama kita. Bukan kata besok kiamat, beramai-ramai ke masjid. Kita bertasbih. Sembayang usah hiraukan lagi dunia ni. Tak. Sebab dunia ni untuk akhirat. Kebaikan apa saja yang kita buat dunia ni untuk akhirat. Untuk pahala kita selepas kiamat. Jadi, tengok tu agama kita tidak pisahkan dunia, akhirat. Agama kita dua-dua. Ya? Dunia, akhirat. Jadi, jangan sangka, dah Fiancen, dah YB. Itu bukan alasan nak buat baik. Ya, buatlah apa sahaja kebaikan walaupun besok nak kiamat. Itulah contoh Nabi SAW. Sebab Nabi tu hidup di Madinah. Contoh tu contoh yang masa tu lah. Ya, orang bercucuk tanam kurma apa semua kan. Jadi ladang-ladang kurma ni dia tidak segera makan. Bila ditanam tahu apa tahun baru boleh makan kurma. Jadi dia andaikan, dia gambarkan permisalan tu sesuai dengan kehidupan masa tu. Sekarang ni kita tidak ada berladang, tak ada bercucuk tanam. Kita berniaga, kita buatlah apa-apa yang bermanfaat yang lain. Asalkan kerja tu bermanfaat. Ada faedahnya. Walaupun kita sendiri tak sampai nak merasa. Jadi hadis ini menggambarkan buat kerja yang berfaedah. Buat kerja yang berfaedah. Walaupun kita tak merasakan. Sampai macam tu digambarkan. Besok kiamat, qamat. Qamat tu fi'il madhi, past tense. Padahal belum lagi kiamat. Menunjukkan apa digunakan Nabi SAW past tense, masa lalu. Dah dekat betul. Supaya dengan kita qamatis solah, qad qamatis solah, qad qamatis solah, kata Tok Bilal. Jadi apa arti qamat tu? Telah berdiri, telah tegak sembahyang. Padahal kita baru nak sembahyang kan. Maknanya apa? Dah dekat sangat sembahyang ni. Qamatis solah, qad qamatis solah. Itu rahasia bahasa Arab lah. Sambil kita belajar kan. Jadi bila dikatakan fi'il madhi, past tense, untuk yang lepas tapi belum dibuat, menunjukkan kepastian dan kedekatan sesuatu itu digambarkan dengan masa lalu. Jadi Rasulullah kata, in qamatis sa'ah, jika ni serupa dengan lau tadilah. Cuma lau tu
mustahil, jauh. Tapi kalau digunakan in ni, dia dekat sangat. Jadi tuan-tuan, agama kita positive thinking. Walaupun besok nak kiamat, buatlah apa-apa yang patut. Bukan sekadar berdoa dan sembahyang ya, tapi buatlah apa yang bermanfaat. Katanya lagi, Islam menolak sikap berserah diri yang frustasi. Bahasa Indonesia, frustasi ni frust lah, putus asa. Yang kita saksikan dalam perkataan para pengikut Nabi Musa. Jangan jadi macam para pengikut Nabi Musa. Apa kata sahabat-sahabat Musa? Oleh kerana itu, pergilah kamu bersama Rabbmu. Nabi Musa ajak berjihad. Pergilah kamu. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Dalam negeri yang nak berjihad ni, ada orang kuat di sana. Apa kata pengikut Nabi Musa? Ya Musa, kami tak akan masuk ke negeri itu. Lan ni tidak akan. Selama-lamanya kami tak akan masuk ke negeri itu abadan, pakailah. Abadan lagi selama-lamanya madamu fiha, selama orang yang kuat tu ada di sana. Fadhhab anta wa rabbuk. Pergilah engkau dengan Tuhan kau. Wa rabbuka. Faqatilah, berjihadlah kalian berdua. Engkau wahai Musa sama Tuhan engkau, pergilah kamu berjihad. Inna hahuna qa'idun, kami sini duduk Dia tak nak berjihad, kami sini duduk je. Sebab apa? Takut perang, takut jihad sana. Ada orang besar, orang kuat sana. Surah Maidah 24. Jadi kita tanda macam umat Nabi Musa. Menyerah. Dah ada orang apa sana, pergilah, kalian aja lah pergi. Saya ni biarlah duduk rumah Hai ala solah, kata Bilal kan. Dan duduk rumah lah. Poi, kalau boleh merangkaklah berjemaah ni. Semangat. Bukan dia suruh berperang pun, suruh kayu sikal ya. Air free Sejadah cantik-cantik Kalau naik kereta, parking pun siap. Tak nak datang ke kau? La ilaha illallah. Datang. Ada dalam YouTube banyak saya tengok tu. Ada Arab buta, tapi demi jemaah dia upah orang, tak ingat saya dari Bangla ke dari Indonesia ke. Dia upah orang untuk bawa dia ke masjid. Dah tua ni, buta. Tapi nak bawa dia ke masjid tu, dia upah satu orang. Dari jauh, dari Arab Saudi sana, Riyadh tak salah saya, Riyadh. Dia upah satu orang, kerja orang tu azan aja bagi. Ada yang buta tu, dia pasang ni, di kampung lah, di kampung. Dia pasang tali ke masjid dari rumah dia. Jadi dia ikut tali tu lah. Kalau kita lah kadang-kadang hujan sikit aja kan, demam selema sikit kan, tak sihat. Tak macam tu. Jadi kita orang Islam ni semangat. Ada lagi satu, kalau tak salah di Malaysia ni, budak muda lumpuh tak boleh jalan, dia rangkak-rangkak sampai masjid, dia berguling. Nak cari sap. Dari pintu tu, nak pergi ke sap depan tu, dia berguling. Guling, apa namanya, bergolek. Nak dapatkan sap pertama. Jadi jangan ada alasan lah. Jangan ada alasan lah. Macam-macam alasan. Apalagi orang muda-muda kan. Tak gini tuan. Kita ni, kalau dah buat baik manjang, lepas tu kita tak boleh buat baik lagi. Memang tak boleh dah. Sakit lah memang tak boleh buat baik.
pahala kita tu dikira kita macam buat baik yang biasa kita buat. Macam jemaah lah pokoknya kan. Jadi kalau dah sakit, memang tak boleh terus lah. Kita off. Sebab pahala kita masih dikira lagi kita tu macam berjemaah, macam datang ke masjid. Jadi itu apa namanya bonus pension lah tu. Walaupun kita tak datang ke masjid, tapi dikira masih macam datang ke masjid. Cuma nak buat lah, masa-masa kita kuat tu, buatlah. Yang kita ada masalah masa kita kuat, kita tak buat. Dah pencen baru nak buat kan. Tak jadilah macam tu. Kata Qardawi lagi, melainkan Islam menginginkan menghendaki sikap positif yang proaktif, bertindak lebih ke depan lagi. Yang dimanifestasikan, mangoi bahasa. Yang diwujudkan, yang dimunculkan dalam perkataan para sahabat Nabi SAW. Ini cakap sahabat pula ni. Saya tengok dalam internet, cakap ni adalah perkataan Miqdad pada satu peperangan, dikatakan peperangan Badar, orang tak ada. Rasulullah pun gesa, jom perang. Sebab kekuatan 1000 orang ni, kita hanya 300 je, 313. Maka berkata Miqdad, ya Rasulullah, himdi lima arakallah. Wahai Rasulullah, tak ada dalam kitab Tuhan ya. Himdi, berlalulah, jom. Jom, bergerak kita. Lima arakallah, apa yang dah Allah tunjukkan, perintahkan kepada engkau. Fanahnu ma'ak, kami bersama engkau. Wallahi, kata Miqdad, la naqulu laka kama qala Banu Israil li Musa. Kami tak akan kata perkataan Nabi Bani Israel kepada Nabi Musa tadi tu. Pergilah engkau dan Tuhan engkau. Kami duduk sini. Kami duduk sini tak nak berjuang. Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Diulangi lagi. Kami tak akan cakap kalimat tu kepada engkau. Itu pada Bani Israel pengecut. Tapi kami katakan untuk engkau apa? Izhab anta wa rabbuka faqatila, pergilah engkau dan Tuhan engkau berjuang. Inna ma'akuma muqatilun, kami bersama engkau berperang. Semangat ni Miqdad. Jadi Abu Bakar, Umar ni semua semangat. Masing-masing nak semangat, tapi ucapan tu walaupun saat-saat akhir timbul idea Miqdad membakar semangat sahabat ni. Akhirnya apa? Kemenangan peperangan Badar, peperangan pertama tu. Jadi kita pun macam tu lah. Poilah, saya duduk rumah ya. Saya tak nak jumpa sekali. Ini pembakar semangat ni. Jadi ketujuhlah, Islam tidak cukup menurutnya seorang Muslim hanya istiqamah atau lurus saja istiqamah hidupnya dalam diri sendiri saja. Seseorang aja dia nak masuk surga dan tak. Jadi dia nak Islam tu supaya sampai juga berusaha untuk keistiqomahan orang lain. Jadi kita tak nak kita seorang, orang lain kita biarkan. Cara skala kecil lah, bentuk kecil. Kita dengan anak kita. Kita je pergi sejid kan. Anak kita biar tidur. Kita je semayang. Anak kita biar, ya kecil lagi. Yalah, besar dia esok pandai lah. Kita tak nak je. Kita nak supaya orang lain pun boleh pergi. Kita tak salahkan orang lain kan. Kita, anak-anak kita pun kita tak beres. Islam tidak menganggap seorang termasuk dalam golongan orang-orang yang utama dan
soleh, orang baik, jika hanya dirinya saja yang baik. Dia nak baik seorang. Sementara dia tidak peduli dengan kerusakan masyarakat sekitarnya. Ini tanda macam tu. Dia soleh seorang, masyarakat maksiat ke apa ke, amar ma'ruf nahi mungkar tu tak ada. Dia tak nak. Ini berat ni tuan ya. Bahkan ia mewajibkan setiap Muslim, agama Islam ni mewajibkan setiap Muslim, tapi sebatas kapasiti yang ada lah dan kemampuan. Tapi berbuat ikut kemampuan masing-masing untuk berdakwah, menyeru, memanggil orang kepada kebaikan. Itulah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf dua-dua. Amar ma'ruf yang baik kita suruh, mungkar kita larang. Kita ni satu hal juga kadang-kadang semangat amar ma'ruf memang semangat, tapi kalau ada mungkar kita tak berani larang. Lagi saling berpesan tentang kebaikan, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr kan. Kesabaran dan kasih sayang mesti kita arahkan orang, ajak orang, memberi nasihat tentang agama dan memperhatikan urusan nasib umat Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, dia kata apa? Kuntum khaira ummah. Ini ayat ni selalu ni popular ni. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kamu ni, ayat ni ditujukan kepada sahabat-sahabat lah. Masa tu. Tapi konon lah kita ni. Quran ni kan hidup kan, terus menerus kan. Kamu adalah umat yang terbaik, khairu ummah, the best, umat yang paling best, ukhrijat linnas, yang dilahirkan, yang dicipta untuk manusia ni. Apa kehebatan manusia ni? Apa kehebatan kita sebagai umat Nabi Muhammad ni? Yang pertamanya ta'muruna bil ma'ruf. Kamu memerintah, menyuruh orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, sepasang. Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman dengan Allah. 3. Barulah dapat the best umat. Tengok tuan, rahasianya lagi. Amar ma'ruf nahi mungkar, beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tengok tuan. Iman nombor 3. Padahal iman yang paling penting kan. Apa pun buat, kalau tak beriman tak jadi. Tapi dalam ayat ni, iman tu belakang. Menunjukkan betapa pentingnya dua perkara ni. Amar ma'ruf nahi mungkar. Baru beriman. Ayat ni rahsia dia didahulukan tu bukanlah iman dengan Allah tu nombor 3, tidak. Itu nombor 1. Tapi apa namanya, cara menyampaikan tu, supaya kita perasan betapa pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga Allah Ta'ala dalam ayat ni mendahulukan amar ma'ruf nahi mungkar dari iman. Itulah ayat tu. Begitu juga surah yang biasa kita baca lah dalam sembahyang, sebab pendek kan. Ke surat 128. Wal asr, demi masa. Hafal ayat ni kan? Awak dah demi masa. Allah bersumpah tuan. Ya. Tuan-tuan, Allah nak bersumpah, sebut apa saja boleh. Tapi kalau kita nak bersumpah, tak boleh. Mesti demi, selepas demi tu, mesti nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Sebab kita sumpah tu sebab mengagungkan sesuatu yang kita bersumpah dengannya. Mana ada yang agung selain Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau nak bersumpah, jangan wan nabi, demi nabi tak boleh. Ini selalu kadang di kalangan Arab-Arab ni ada pun lah. Wan nabi, tak boleh. Demi nabi. Sumpah dengan
nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah Taala. Allah Taala bila nak dia nak bersumpah, sumpah dia apa dia nak lah. Supaya kita ambil perhati, ambil berat dengan apa yang dia sumpah. Dia sumpah dengan wal asri, demi masa. Maknanya agung masa tu, mesti ambil berat tentang masa. Sebab apa? Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia ni berada dalam kerugian. Siapa yang tak rugi? Illal ladzina amanu. Yang tak rugi, yang beruntung, orang yang beruntung mestilah orang beriman. Ini beriman nombor satu. Wa amilus solihat, dan beramal soleh. Amal soleh ini mencakupi segala kebaikan lah. Tapi di situ disebut pula di antara amal soleh itu wa tawasau bil haq, saling berpesan, saling mengingatkan dengan kebenaran, wa tawasau bis sabri, dan pesan-pesan supaya sabar. Kita masih di pangkal jalan lagi ni, kita nak ke depan. Jangan lemah. Sabar, jom. Jadi maknanya apa? Disebut yang umum, kemudian didetailkan dengan yang khusus, menunjukkan betapa pentingnya yang disebutkan tadi itu. Amal solihat ni semua, termasuklah tawasau bil haq. Tapi mengapa disebut yang dua ni aja? Menunjukkan kepentingannya dalam kehidupan untuk melepaskan kita daripada kerugian. Tuan, satu lagi. Wal asri, demi. Itu sumpah. Bila nak menguatkan cakap, pakai sumpah. Inna, sesungguhnya. Pakai sungguh lagi. Jadi ini serius betul-betul ni. Ya, bukan serius lagi. 3 rius. Demi Allah, demi masa, sesungguhnya manusia ini, innal insan fi khusrin, dalam kerugian. Itu pun dah cukup hebat. Demi masa, sesungguhnya, dua pengukuh ayat. Tapi ayat tu tak sampai 2, tambah satu lagi, la yang pendek tu sungguh lagi. Jadi 3 kali sungguh, tuan, menunjukkan perkara ni memang 3 rius, bukan serius saja. Jadi kita ambillah iktibar dari ayat ni. Manusia ni sungguh betul-betul niscaya. Apa lagi nak cakap mana? Bahasa kita. Dalam balaghah, dalam sastra Arab. Ya, kalau ada orang tu percaya, tak payah. Cukup cakap aja, al-insan fi khusrin. 2 aja. Si jiran kita tu meninggal. Okey. Tapi kalau kawan kita tak percaya, pasal semalam baru lagi minum sama beli kopi. Dia seakan-akan dia tak percaya apa. Okey. Sungguh fulan jiran kita tu meninggal. Pakai sungguh. Satu. Kalau kurang percaya, pakai sungguh 2. Innal insan lafi, 2. Kalau memang dia memang bangsa orang yang tak percaya, sungguh lihat betul nak percaya, itu pakai 3 pentaukid. Ni berapa ni? 3. Mengapa Allah gunakan 3 pentaukid ni? Memang jenis manusia ni, memang masa ni dia leka saja. Masuk kita ni lah. Tak percaya orang. Masa ni adalah, manusia ni adalah keadaan rugi. Jadi, mana dogi warna lah kita ni dianggap Allah Subhanahu Wa Taala tentang penggunaan masa. Tentang bahawa manusia ni rugi. Jadi Allah gunakan 3. Itu raja sastra lah tu. Siapa yang tak rugi? Amanu wa amal soleh. Iman saja dalam hati saja tak jadi. Dia mesti dijelmakan. Buat kata bahasa tadi apa? Dimanifestasikan, dimunculkan dalam bentuk amal soleh. Jadi kalau beriman aja rugi. Mesti amal soleh. Amal soleh tak beriman pun tak guna juga. Jadi mesti dua-dua. Beriman,
munculkan dia dalam bentuk realiti dengan kerja soleh. Kemudian di antara kerja soleh yang paling digesa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ni, tawasau, saling berpesan, saling berwasiat. Wasiat dia dengan yang benar, katakan yang benar, bimbing orang kepada kebenaran, dan saling sabar. Cuma masalah kita ni lah, tidak tawasau. Wasiat. Wasiat. Tapi bila tambah ta dan alif tu, tawa, dia tunjukkan dua arah. Orang kampung kata apa? Two-way communication. Dua arah komunikasi. Kalau macam saya ni kan sarah aja nih. Saya je bagi nasihat kan. Saya je bagi macam ni, cakap macam ni, buat baik. Tapi saya salah, tak ada orang tegur. Ni masalah. Tak boleh. Ya. Supaya dengan kita sembahyang ni kan dilatih kita. Kita ikut imam. Imam salah, subhanallah. Jangan biarkan salah. Subhanallah. Jadi kita pun macam tu lah. Ya, ustaz kau, tak ustaz kau, saling. Kalau ada ustaz tu silap, cara dia betul-betul lah. Janganlah pula. Buat kata Imam Syafi'i, menasihatkan orang di halayak ramai, itu adalah memalukan. Jadi jangan di halayak ramai. Sambil-sambil nak pergi kereta tu kan, Ustaz, tadi silap tu Ustaz. Macam tu. Atau kita sama kita lah. Ya. Nasihati orang di khalayak ramai, itu adalah memalukan dia, kata Imam Syafi'i. Jadi cara dia tu buatlah. Tapi yang penting adalah tawasau. Bukan wasa aja, mewasiatkan aja, berpesan aja, menasihatkan orang aja. Kita mesti tawasau. Ya, itu tambah ta, tambah alif. Kemudian ada lagi hadis sahih ni, ya, daripada Tamim Ad-Dari. Nabi SAW kata, ad-dinun nasihah. Agama ni nasihat. Maksudnya, ialah banyak agama ni banyak. Tapi mengapa disebutkan nasihat di sini? Kalimat ni penting sangat ni, walaupun dia pendek tapi makna dia besar. Rasulullah salah satu kelebihannya cakap pendek tapi makna dia besar. Dinun nasihat. Agama ni nasihat. Tapi dia besar bahawa agama ni kehidupan dia mesti ada pesan berpesan, nasihat. Nasihatnya apa dia? Nasihat ni apa istilah dia? Menjahit kain koyak tu, asal katanya kalau baju koyak dijahit supaya bersatu, supaya cantik. Itu asal pada nasihat. Jadi saling menasihat ini faedahnya apa? Supaya yang tak baik tu jadi cantik. Yang rosak, yang koyak tadi tu jadi bersatu balik, jadi cantik balik. Itu makna kalimat nasihat sebenar. Jadi adinu an-nasihah. Agama ni adalah inti dia. Banyak cerita agama ni banyak. Tapi salah satu inti dia yang paling penting adalah nasihat menasihati. Jadi agama ni kalau tak ada nasihat menasihati, maka dia cacat lah. Serupa dengan cerita ni, serupa kalimat ni serupa dengan Al-Hajju Arafah. Tengok tu. Kerja haji tu banyak kan? Tapi Arafah. Rasulullah kata haji tu hanya Arafah saja. Menunjukkan apa? Menunjukkan wukuf di Arafah tu adalah intisari daripada haji. Maknanya kalau kita pergi ke Makkah, orang yang dah nyawa-nyawa ikan pun ada datang situ. Hospital akan hantar ke situ. Itu tanggungjawab kerajaan Arab Saudi. Mana-mana hospital hidup lagi walaupun nyawa-nyawa ikan, dia akan bawa orang tu pergi wukuf Arafah.
Ha, pentingnya wukuf di Arafah. Inti daripada pertemuan pada Khoja Haji. Sama lah ni. Agama tu banyak hal-hal lain yang perlu dibuat. Tapi ad-dinun nasihah. Menunjukkan nasihat ni adalah sangat penting. Itu yang tidak tu kan. Kita nak hidup seorang. Yang lepas seorang tu okey lah. Ada satu lagi, tapi hadis ni dipertikaikan. Dalam unsur Qardawi tu ada. Siapa yang tak tak mengambil berat tentang umat apa dalam kitab Tuhan tu? Ya, malam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Siapa-siapa yang tidak menganggap penting, tak ambil berat masalah orang-orang Islam, maka bukan golongan mereka, bukan golongan Islam. Jadi ayat hadis tu terkenal tu. Yusuf Qardawi pun nukil dalam kitab dia. Tapi sebenarnya hadis ni tak kuat, ya, lemah sangat. Tapi yalah, agama ni banyak lagi cerita-cerita lain ya. Siapa tak beriman salah seorang kamu, kalau sehinggalah kamu menyayangi saudara kamu sebagaimana menyayangi diri sendiri. Banyak hadis-hadis lain yang sahih. Ya. Tak beriman siapa yang menyakiti jirannya. Jadi banyak hadis-hadis lain yang mengukuhkan, yang menyuruh kita supaya buat baik pada orang lain. Jangan buat baik pada seseorang. Dengan demikian, alamak panjang lagi ni. Dengan demikian Islam menolak sikap pasif atau apatis. Pasif ni negatif lah dalam menghadapi kerusakan sosial dan politik, dan menghadapi dekadensi atau degradasi dekadensi ni kemerosotan lah moral, kemerosotan moral dan agama. Bahkan Islam memerintahkan kepada seorang muslim untuk mengubah suatu kemungkaran dengan tangan kan. Siapa yang melihat kemungkaran di kalangan kamu, ubahlah dia dengan tangan, dengan kekuatan. Kalau tak sanggup, dengan lisan cakap, takkan cakap tak sanggup. Mana kita? Anak kita buka aurat takkan diam. Togollah. Ini salah kerana kita sendiri bolehkan anak kita pakaian seksi. Lagi parah. Tak lawa lah kau pakai tudung. Macam ustazah tak jadi je. Dia pakaikan anak itu yang seksi sikit. Ini baru. Tak boleh tuan Kita sama anak kita, sama cucu kita. Jika tak mampu dengan lisan, macam mana? Maka dengan hati. Hati mesti ingkari. Kita tak mampu melarang program-program di TV umpamanya kan. Acara-acara TV yang apa. Hati lah. Tangan tak boleh. Lidah pun tak boleh. Hati kita mesti ingkari. Matikan TV tu. Macam tu. Ini dengan tangan juga ni. Acara TV yang tak elok-tak elok. Jangan kita ikut pula nada tengok. Gigi dah tak ada ni. Tapi dia nak tahu juga siapa nombor satu pemenang apa ni. Tak apa. 7,5 dah terlajak sangat ni. Saya pun dah tak agak dah ni. Ya. Macam itulah kita. Jadi kita janganlah pula dah atuk-atuk pun ikut aktif juga dengan segala bentuk TV, dengan perlombaan apa nama itu, pemilihan artis terkenal. Hatikanlah TV tu, larang budak-budak tonton. Dah pergi tidur. Ini kita sama. Kalau filem bersiri tu dari awal sampai habis Hindustan tu ditengok. Matikan TV tu. Ajak anak-anak kita, jom kita baca Quran. Ada apa?
Wani. Hatikan diri. Jom kita tadarus. Ajak anak-anak kita tadarus. Atau bacakan. Telah berkata Yusuf Qaradawi dalam buku surat. Wani juga. Balik ke rumah kan simpan buku. Lepas tu minggu depan buku tak jumpa mana letak. Aktif lah ya. Tolong aktif kita dengan program ini. Tanggungjawab kita ya. Habis itulah